Dia kata, ini lontaran kata-kata yang mengundang masalah apabila Ahmad Berhormat Menteri Besar Kedah, dari Kedah dia datang, dia terus berlasah UMNO. Sebab saya kata lain tak ada berlasah UMNO. Bila dia kata negara ini, suasana politik ini boleh stabil dan aman apabila UMNO, Barisan Nasional, kalau boleh ditiadakan, dikecilkan dia punya pengaruh, tidak lagi dominan dan sebagainya. Saya kata ini mengundang masalah ni. Sebab dia lupa bahawa beliau menjadi Menteri Besar Kedah itu adalah sokongan daripada UMNO. Kalau UMNO tak menyokong, kalau warga UMNO tidak menyokong beliau hanya mempunyai 15 kursi saja. Dan baru jadi Menteri Besar pun bukan lama mana pun. Jadi saya melihat Sanusi ni macam orang yang tersekat akal fikirannya. Sebab bila melontar kenyataan begitu, mungkin dia terpengaruh dengan suasana bila majlis sebut, ceramah tersebut menghalakan meriamnya pada parti UMNO, bukan untuk menzahirkan apa yang ingin mereka lakukan, tapi cara meriamnya belasah UMNO, berdebam, maka dia pun terpengaruh apabila dia mengatakan bahawa percaturan politik negara ini tak ada UMNO mudah. Kalau UMNO tidak jadi dominan, maka stabil lah keadaannya. Dan ini mengeruhkan suasana. Dan saya nampak keadaan begitu tidak ada lagi lah. Sebab itu teman-teman yang bertanya dengan saya kata, bye-bye lah, tak payah bercakap soal muafakat nasional. Jadi saya rasa dia orang ni main bercakap ikut suka mulut mak bapak dia je. Kenyataan Sanusi semasa menghadiri pelancaran gerak kerja pemuda Perikatan Nasional mengundang padah yang teramat. Dan kabarnya besar kemungkinan saudara 19 ahli dakwah negeri di Kedah akan menarik sokongan. Kalau itu berlaku, maka dia tumbang. Dia tak akan jadi menjadi besar. Jadi keadaan ini sukar diselamatkan. Kerana di Kedah, PAS cuma dapat 15 kursi saja. PAS cuma ada 15 kursi. Apabila dibantu oleh UMNO dapat 13. Menjadikan 18. Daripada jumlah 36. Ada pula UMNO ni pula ada yang melompat dan sebagainya. Dan teman-teman yang lain. Tapi kalau yang lain tarik sokongan, maka PAS tumbang. Bila tumbang keadaan begini, nak salahkan UMNO lagi. Kalau terpaksa diadakan pilihan raya di Kedah. Ini dalam keadaan begini, saya rasalah rakyat tak lupa keangkuhan Samsuri ni. Ni Sanusi ni. Baru jadi Menteri Besar, mau tarik air bekalan daripada Sungai Kuala Muda ke Pulau Pinang. Dia tak fikir bahawa ahli PAS pun ada ramai di Pulau Pinang. Kalau kamu tarik tak bagi air ke Pulau Pinang, ahli PAS pun tak boleh nak biar sembahyang. Lepas tu bagaimana kita jangan lupa. Kalau masa cerita isu pembelian kereta, ingat tak saudara? Saya tak ada, saya tak pergi pun. Saya tidak melanggar SOP. Itu bukan saya dan sebagainya. Akhirnya dia berbalah dengan pemberi maklumat melalui media sosial tu. Dan terbongkar bila ternyata dia memang dia membeli kereta itu. Isu tersebut jangan dilupakan saudara. Dan saya cuma nak tanya, sejak kamu jadi Menteri Besar Kedah ni, mana pelaburan yang kamu janjikan? Sebab itu semalam di Pulau dia membelasah UMNO ni, tak ada cakap pun soal pelaburan. Dulu masa di Kedah dia kata Kedah akan menerima pelaburan 40 bilion. Bawah kerajaan di Kedah, dan bawah bumi Kedah ni ada 50 triliun katanya. Ya macam lah. Waktu itu tak tahulah 50 triliun ke 1 triliun ke 2 triliun tak tahu. Ada hasil bumi dan sebagainya. Jadi kalau saya sembang je lebih dia ni. Saya nak bagi tahu, kita kalau kita berbalah pun janganlah sampai kita kena ingatlah bahawa kita pernah bersama dalam muafakat nasional. Ini diungkit pula lagi bahawa UMNO ni makan semeja, hidangan yang sama, tapi sambil makan dia tikam belakang kawan. Masa bila UMNO menikam PAS? Ini persoalannya. Sebab kita offer dia bertanding, dia tolak, kita pula dianggap salah. Saudara, saya nak bagi tahulah, biarlah semua warga tahu bagaimana pimpinan PAS, saudara, yang hari ini jadi duta Perdana Menteri. Saya nak bagi tahu bahawa gaji duta khas yang diperoleh oleh Haji Hadi sejumlah RM27,227 sebulan.
Jadi jangan sembang lah PAS ni. Jangan sembang mengatakan parti UMNO ni parti yang apa macam-macam lah dia kata dulu. Tapi hari ini hasil perjuangan lama-lama tu, ekonomi kita begitu. Hari ini beliau sebagai duta khas ke Timur Tengah dapat gaji RM27,227 sebulan. Allowance beliau sebagai ahli parlimen RM16,000. Allowance sebagai ahli Dewan Undangan Negeri di Terengganu dia dapat RM5,500. Pencen sebagai Menteri Besar dia dapat RM15,000. Jadi jumlah kesemuanya hari ini Haji Hadi dapat tiap-tiap bulan masyuk RM63,727. Ini tak termasuk lagi kos belanja lain, mempunyai sebagai dia punya bodyguard, mempunyai driver, sewa rumah dan sebagainya. Ini kena ingat saudara. Saya nak bagi tahu pada ini Sanusi, presiden kamu tu yang mau kata UMNO ni tak betul lah. Datuk Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri melantik. Datuk Ismail Sabri datang daripada parti mana? Beliau dah naik presiden UMNO. Dan kesannya RM63,727 sebulan. Masyuk poket Haji Hadi. Saya terpaksa bongkarkan cerita ini saudara. Kerana saya tengok melampau-lampau dia orang ni. Ini keadaannya. Apakah mereka fikir bagaimana kehidupan rakyat? Dia masuk puluh-puluh ribu. Kalau katalah 63,000 tu campur lagi dengan allowance itu allowance ini, katalah 100,000, 1.2 juta setahun. Masyuk. Sedangkan rakyat terus terbeban. Ada kita dengar Haji Hadi waktu di parlimen berjuang soal kehidupan rakyat. Ada kita dengar masalah banjir, Haji Hadi bercakap di parlimen. Ada kita dengar apabila kita menuntut agar pemberian kumpulan wang sumbangan pekerja ini diberi pada warga yang ada simpanan mereka. Tak ada. Dah masyuk saudara. Sebab itu dalam keadaan begini saya lebih menghormati pendirian Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Walaupun beliau dilantik sebagai ketua pembangkang, ada tawarannya daripada Yang Berhormat Perdana Menteri. Perdana Menteri kata okeylah, bagi gaji, bagi itu, bagi ini, dinaikkan allowance sebagai ketua pembangkang, lebih kurang jumlah lebih kurang 50,000. Ada allowance bajunya, baju sejuk, baju panas dan sebagainya. Dan beliau menolak kerana dia kata dia malu. Dia rasa malu untuk menerima jumlah wang sebegitu di saat rakyat hidup menderita. Tapi bandingkan dengan Presiden PAS, dia tak rasa malu untuk dapat 67,000 sebulan. Saudara, ini gambarannya. Jadi saya nak cakap pada ini Sanusi, jangan sembang lah. Saya memang sebenarnya saya tak nak bercakap soal dengan pimpinan PAS ni. Yang sudah tu sudahlah. Sebab saya ada teman-teman saya, rakan-rakan saya daripada Asabikun. Iaitu Sabikun ini adalah veteran PAS. Mereka memang menzahirkan kekecewaan yang teramat melihat apa yang berlaku hari ini tentang hubungan antara pimpinan UMNO dengan pimpinan PAS. Dan mereka berharap supaya dicantum semula. Dalam keadaan begini, dengan kenyataan daripada Sanusi itu tidak mungkin boleh dicantum lagi. Menambahkan lagi ruang itu, perbezaan itu, perpecahan itu bertambah ketara lagi. Bercakap ikut suka mulut pak dia je. Saya kata kalaulah tak ada sokongan daripada UMNO, tentulah Sanusi ni duduklah dekat Sik tu. Duduk kat sana. Saya ada juga kawan-kawan yang dulu rapat dengan Sanusi ni. Waktu kita menyantun Muafakat Nasional, kita kena tolong. Memanglah kita tak ada masalah. Tetapi bila dah jadi Menteri Besar ni, nampak keangkuhan. Sebab tu bila saya katakan lebay-lebay ni tak boleh pakai. Saya bersimpati dengan warga PAS, peringkat akar umbi. Mereka mengharapkan satu jalinan yang jujur ikhlas nak menyantuni warga kita. Tapi orang kalau ada dengan orang macam Sanusi ni, sukarlah. Sebab itu saya tengok Datuk Hashim Jahaya, iaitu Susur Perhubungan UMNO Kedah, beliau menzahirkan rasa yang cukup tidak senang dan amat marah. Kerana dia kata untuk mentadbir sebuah negeri yang jumlah bilangan adunnya hanya punya kelebihan 1 atau 2 kursi, jadi itu boleh dianggap sebagai tidak stabil. Bukan kata kerana UMNO mendapat majoriti, UMNO ada 3-4, ada 5 kursi aja. Tapi kestabilan itu bagaimana? Jadi apatah lagi kata Hashim Jahaya, dia kata apalagi Presiden dan beberapa pemimpin utama PBM rakan sekedepan itu sejak belakang ini mengugut Barisan Nasional, mau menekan butang apa semua. Tekanlah, macam di Johor lain sebab kita 27-27. Bukan kita gila kuasa. Tapi Sanusi ni nampak gayanya ternyata amat mengecikkan hati warga UMNO. Saya melihat saudara, gara-gara mengeluarkan kenyataan politik, itu Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi hari ini diserang
dengan kritikan oleh ramai pimpinan atau tokoh-tokoh UMNO di Kedah. Segala tomahan Menteri Besar itu bagaikan alasan untuk mencari helah. Saya nampak mungkin besar kemungkinan apa yang kita katakan bahawa kerajaan Kedah akan runtuh usai pilihan raya negeri Johor. Ini adalah merupakan cetusan. Saya nampak tidak boleh diselamatkan lagi. Orang mengatakan macam mana menafikan Kedah stabil. Stabil macam mana? Kalau Menteri Besarnya sudah menggugut keadaan begitu dan melontarkan kenyataan yang menghiris hati warga UMNO. Tentulah ahli Dewan Negeri yang selama ini menyokong Datuk Sanusi, mereka juga merasakan mereka bukan orang yang bacol, yang boleh dituduh sembarangan. Kerana segala tomahan itu bagi saya adalah alasan. Hilang ikatan silaturahim antara UMNO, Barisan Nasional, macam mana yang terjalin waktu pilihan raya kecil di Tanjung Pias. Benda tak ada dah sekarang saya. Pengarah Komunikasi Pemuda UMNO Malaysia, itu saudara Syed Muhammad Johan pula, dia membidah dengan mengkritik kenyataan Menteri Besar itu seolah-olah satu kenyataan yang dayus dan mencabar beliau supaya membubarkan Dewan Undangan Negeri Kedah. Ini yang saya katakan. Ertinya, bila dia lontarkan kenyataan begitu, mentalunlah kediaman Menteri Besar di Kedah, mentalun bergegar. Kenapa anda gegarkan suasana begitu? Kenapa anda mengundang masalah? Tak ada ke cerita lain, tak ada ke cara lain. Yang amat Perdana Menteri akhirnya menyanggah kenyataan Menteri Besar Kedah. Jangan lupa bahawa Datuk Ismail Sabri juga datang daripada UMNO. Beliau sebagai naib presiden UMNO. Bila UMNO dituduh begitu, tentulah dia terasa hati. Jadi cakap tak fikir. Anda seorang yang sepatutnya jadi negarawan, yang sepatutnya bergelar yang amat berhormat. Tiba-tiba anda dah dapat jadi Menteri Besar ni, main cakap lepas saja. Jadi naib ketua UMNO bagian merebut Datuk Saiful Hazizi Zainul Abidin pula dia kata PAS tidak sewajarnya berlagak angkuh dan tidak berpandukan nafsu emosi politik. Walaupun dalam musim pilihan raya ni dia kata PAS harus berhati-hati dan tidak hanya berlagak sombong. Jadi beliau mengharap agar Menteri Besar ni dapat melihat kembali keadaan ni. Dia kena lihat berdasarkan fakta dan realiti semasa, bukannya dipandu oleh emosi. Selain itu, Ketua Penerangan UMNO bagian Kulim Bandar Baru, ini saudara Hazil pula, dia membidah Sanusi dalam Facebooknya. Dia kata kacang lupakan kulit. Itulah bahasa yang sesuai untuk MB Kedah setakat ini. Kerana ungkapan yang dikeluarkan dari mulut beliau sendiri jelas menunjukkan beliau tak pernah peduli pun hubungan antara UMNO dengan PAS di Kedah selama ini. Ini jelas. Kenyataan MB itu turut mendapat kritikan dari pimpinan UMNO Pusat. Itu naib Ketua Pemuda UMNO Malaysia, Syaril, dia Ketua Penerangan. Jadi saya tengok juga Datuk Sri Ahmad Sabri Cik menyindir Menteri Besar Kedah. Dia kata harap kawan-kawan tak cepat kecil hatilah. Dia kata dulu pun saya ada kawan yang suka cakap bukan-bukan bila cinta tak berbalas. Ini keadaannya saudara. Suasana hubungan muafakat nasional kerajaan di Kedah sudah tidak lagi tentram. Saya menyangkakan bahawa sudah pasti pilihan raya di Kedah akan berlaku apabila kalau 3 orang tarik sokongan dan ada juga daripada Parti Keadilan menyokong untuk menarik sokongan, maka bye-bye. Sebab itu orang kata cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar. Jangan ikut hati. Bila nak bercakap, ya saudara Sanusi, terpulang pada anda sudah melontarkan kenyataan begini, sepatutnya anda melihat bagaimana Kedah mau dibangunkan. Ini Kedah tak terbangun lagi, anda pergi ke Johor. Kalau anda mengatakan bahawa Johor kita harus bersama, saya tak akan marah. Soal mereka nak bersama, carry on, kita tak akan marah. Kita pun dah tahu antara PAS dengan PBM okey dalam Perikatan Nasional, tak ada masalah. Tapi jangan mengecilkan hati kita, sebab kena ingat bahawa anda juga bukan berada dalam kedudukan yang selamat kadang begini. So Brother Sanusi, bye-bye to you. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.